Dia nampak. Yang di rumah nampak insyaAllah skrin kita. Nampak Ustaz. Alhamdulillah. Nampak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Fikri apa khabar? Ahlan wa sahlan orang Sarawak. Okey insyaAllah. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk subjek kali ni Ustaz ambil skrin daripada soalan. Ada seorang tanya kepada laman web Islam Web. Dia tanya, ma hiya qissatul ifk al-mazkura fil Quranil Karim? Syukran. Apa dia cerita berkaitan dengan peristiwa dusta dalam Al-Quranul Karim? Syukran. Okey, dalam Al-Quran kat surah apa? Surah An-Nur. Ambilkan Quran. Tuan. Ambil satu Quran, mushaf. Qissatul ifki atau hadisatul ifki, peristiwa dusta. Okay. Yang tersebut dalam Al-Quranul Karim. Maka jawapan dia ringkas. Kenapa Ustaz bawa? Sebab dia bawakan riwayat ini. Jawapan dia kata, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kata Syekh, iaitu yang admin dan mufti dari dalam Islam Web, beliau berkata, fa khairu man zakara qissatul ifki bitafsil hiya sahibatul qissah ummul mu'minin Aisyah bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq. Orang yang terbaik yang boleh menyebutkan kisah dusta ini secara detail adalah tuan punya badan dalam kisah tersebut. Siapa tuan badan? Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin. Bintul Imam As-Siddiq Al-Akbar Khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakrin. Okey, jadi cerita ni kita tengok riwayat Aisyah. Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan, dan kata Syekh, kami wa nahnu nanquluhu bitulihi lima fihi min al-ibar wal-'izat, dan kami bawakan hadis ini secara penuh, secara panjang atas tujuan untuk ibrah dan pengajaran. Jadi insya-Allah hari ini kita baca hadis qissatul ifki secara detail seperti mana yang disebutkan di sini. Ada hadisnya, cuma lebih mudah Ustaz tengok kat sini. Okey, hadisnya apa? Kita baca kisah. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safran aqra'a baina azwajihi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin bermusafir, Nabi akan buat undian antara isteri-isterinya. Maksud buat undian artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam undi siapa yang akan dibawa ikut dalam safar tersebut. Sudah tentunya orang yang nak ikut, orang yang nak ikut. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ah. Fa'ayyatuhun, yang mana satu dari mereka, kharaja sahmuha, bahagian dia yang terkeluar, mungkin letak dalam ni ke bayangan siapa jatuh, siapa yang nama dia jatuh, bahagian dia jatuh, Nabi akan keluar bersama dia dalam safar tersebut. Qalat Aisyah berkata, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha fa kharaja fiha sahmi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat undian antara kami, bainana, antara kami, dalam satu ghazwah
Ghazwah, apa tu ghazwah, Iqbal? Apa tu ghazwah? Peperangan sahaja. Ghazwah, apa tu ghazwah? Izzah, ghazwah, apa tu ghazwah? Okey, kali ni kena hafal. Kita, apa tu ghazwah? Ghazwah ialah peperangan yang Nabi sertai. Cantik. Ghazwah ada peperangan yang Nabi sertai atau Nabi ketuai. Ghazwah peperangan yang Nabi ikut serta. Ingat, ghazwah artinya peperangan yang Nabi ikut serta. Manakala sariyah, apa tu sariyah? Tentera yang Nabi kirim. Nabi tak ikut, Nabi cuma kirim tentera, sariyah. Okey. Ma'rakah, apa arti ma'rakah? Pertempuran. Kita bunyi ada 3 lafaz utama, ghazwah, sariyah dan ma'rakah. Ma'rakah artinya pertempuran. Tak semua ghazwah dan sariyah berlakunya ma'rakah. Bila berlaku pertempuran artinya ma'rakah. Okey. Sekarang ghazwah. Fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Dan Nabi pun buat undian antara kami dalam satu peperangan dan satu ghazwah yang Nabi sertai. Fa kharaja fiha sahmi, maka namaku yang terpilih. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama unzila al-hijab. Maka aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam peperangan tersebut, ba'dama unzila al-hijab, selepas diturunkan ayat al-hijab. Ayat hijab kita dah baca sebelum ini, ayat suratul Nur dan suratul Ahzab. Yang kita baca sebelum ni boleh cek balik. Fakuntu, maka aku ahmilu fi haudaji. Fakuntu uhmalu fi haudaji wa unazzalu fi. Dan aku ketika itu dibawa dalam haudaj. Siapa tahu haudaj? Dalam usungan, siapa pernah tengok cerita Cina? Cerita-cerita pendekar Cina-Cina yang pedang-pedang tu, ada orang naik kuda, ada macam rumah atas kuda tu. Ni atas unta lah. Haudash ni unta, ada macam rumah atas unta tu, usungan tu, yang ada tutup semua sekali di bawah. Jadi orang yang angkat tak nampak. Kat dalam tu ada biasanya wanita-wanita pemasyuri atau orang-orang yang mulia. Mereka tinggal di dalam haudaj tersebut. Jadi Aisyah, fakuntu uhmalu fi haudaji. Aisyah kata, dan aku dibawa dalam haudaj, wa unazzalu fi, dan aku diturunkan pun dalam haudaj. Jadi Aisyah nak turun sebagai orang angkat haudaj turun, Aisyah turun. Bila Aisyah nak naik balik, masuk dalam haudaj, diangkat haudaj. Jadi naik atas haudaj tersebut. Hatta idza faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilk wa qafal. Sehingga telah selesai Nabi SAW daripada urusan peperangan tersebut, dan telah pun selesai, peperangan dah habis. Qafal dah tutup peperangan. Wadanauna minal Madinah qafilin, dan kami, rombongan kami dekat dengan Madinah Munawwarah. Azana lailatan birrahil. Fakumtu hina azanu birrahil. Nabi ada yang adana, yang menyeru agar berehat pada malam tersebut, atau pada malam. Fakumtu adanu birrahil famashitu hatta jawazul jaisha. Dan aku turun sekali ketika mereka suruh berehat. Aku pun berjalan sehingga melepasi kawasan tentera. Falamma qadaitu sya'ni aqbaltu ila rahli. Bila aku telah selesaikan urusanku, aku balik semula ke tempat rahlahku. Tempat rahli apa? Tempat kenderaanku. Falamassu sadri, maka aku pun pegang dadaku. Fa idza aqdun li min jaz'in zifarin qad inqata.
rantai yang daripada jenis jaza' zifar telah terputus. Rantai yang Aisyah, rantai emas yang Aisyah pinjam daripada Asma, yang pinjam pakai, adik-beradik biasalah share-share, kadang-kadang pinjam pakai. Tengok rantai itu terputus. Faraja'tu faltamastu aqdi fahabasani ibtigha'ah, atau fahabasani ibtigha'u. Aku pun balik semula ke tempat aku tunaikan hajat tadi, dan faltamastu, dan aku mencari aqdi, cari rantaiku, maka aku terlambat kerana mencari rantai tersebut. Qalat, maka Aisyah bersambung. Aisyah kata, maksudnya kalau qalat, maksudnya cerita dia ada panjang lagi, tapi penulis ringkas atau perawi ringkaskan. Qalat, Aisyah berkata, wa aqbala ar-rahtu alladhi kanu yarhaluna li fahtamalu hawdaji farahaluhu ala ba'ir alladhi kuntu arkabu alayh wa hum yahsabuna anni fi. Maka sekumpulan ar-rahtu, sekumpulan kanu yarhaluna li, sekumpulan manusia, sekumpulan lelaki yang mengangkatku, mana dalam haudash itu, dia pun membawa haudash aku, dan mereka pun bawanya bersama untaku yang aku naiki. Mereka sangka aku ada di dalam tersebut. Maksudnya Aisyah berat ke ringan? Ringan, masa tu muda-muda lagi. Ni kawan ni yang muda-muda ni, mana tahu lepas ni lain jadinya. Lepas dah berumur sedikit, badan jadi berat Aisyah ni. Tapi masa ni umur Aisyah antara umur 12-13 tahun. Antara umur 12-13 atau umur 14 tahun. Menurut pada riwayat peperangan Bani Mustaliq ni bila berlaku, Bani Mustaliq. Khilaf pada tarikh Bani Mustaliq. Okey. Wa hum yasabun wa kana an-nisa idzaka khifafan lam yahbal. Orang perempuan pada zaman tu ringan-ringan dan tidak berisi. Lam yahbal, tidak membesar. Walam yaqishnahunna al-lahma, dan badan mereka tak ada isi, kurus. Innama ya'kulna al-'alaqah min at-ta'am, mereka cuma makan satu sudu daripada makanan, makan sikit je. Zaman sekarang makan banyak. Okay, masa tu orang perempuan makan sikit. Falam yastankir al-qaum khiffat al-hawdaj hina rafa'uhu wa hamaluhu. Jadi orang yang angkat haudaj tidak merasa pelik dengan ringannya haudaj, sebab memang orang pun ringan ketika mereka angkat dan mereka bawa. Wa kuntu jariyatun hadisatu sinni, aku pula seorang perempuan muda, anak kecil yang masih lagi muda, hadisatu sin. Faba'asu al-jamal fasaru. Mereka pun suruh unta berjalan, maka mereka pun berjalan bersama unta tersebut. Fawajadtu aqdi ba'da mastamarra al-jaysh, aku pun jumpa balik rantaiku selepas tentera berjalan. Fajitu manazilahum, aku pun pergi tempat mereka turun tadi. Walaysa biha minhum da'in wala mujib, tidak ada seorang pun, tak ada siapa pun yang dah tak ada seorang pun, tak ada seorang yang menjawab ataupun yang mujib, yang jawablah. Tak ada yang memanggilku dan tak ada yang menyahut seruanku. Sudah habis, tak ada orang. Ni waktu bila malam ni, nak malam ni. Berhenti dekat malam. Aisyah pergi buang qada hajat. Lepas tu jauh daripada orang, biasalah qada hajat, balik semula tengah malam. Jadi pergi semula. Waktu mereka bergerak ketika dekat nak waktu maghrib atau malam. Sampai mana tadi? Okey. Fatayammamtu manzil allati kuntu fi, dan aku pun tetap kekal di tempat aku, tempat asal untaku. Wa zanantu annahum sayafqiduni fayarji'una ilai, dan aku yakin mereka akan cari aku, mereka rasa kehilangan, mereka perasan aku hilang dan mereka akan balik mencariku.
fabaina ana jalisah fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Ketika aku nimtu atau numtu boleh dulu. Ketika aku sedang duduk di tempatku, aku tertidur. Ghalabatni aini, mata aku tak tahan, fanumtu, aku pun tidur atau fanimtu. Waktunya tertidur sampai yang rajahnya tertidur sampai ke waktu subuh pagi, solat waktu ke waktu tertentu. Ini menurut riwayat lain. Tapi ceritanya Aisyah tertidur. Wa kana Safwan ibn Mu'attal as-Sulami thumma al-Zakwani min wara'il jaish. Kemudian Safwan ibn Mu'attal as-Sulami daripada Bani Sulaim. Siapa Safwan ibn Mu'attal? Sahabat Nabi SAW. Thumma al-Zakwani, kemudian al-Zakwani, artinya berasal daripada Bani Sulaim, Bani Sulami, Bani Sulaim, kemudian Bani Zakwan. Ada Safwan bin Mu'attal min wara'il jaish. Dia ada tentera yang last sekali. Safwan juga seorang yang bila lepas habis perang dia nak rehat dulu, baru dia jalan. Jadi Nabi pun tugaskan dia tak apa, pergi lambat. Dia Safwan biasa lambat, tapi dia tengok barang-barang tertinggal sebagainya, ada tugas dia sendiri. Okay. Safwan balik daripada dia pun tidur di tempat lain. Dia datang, lepas tu dia datang di akhir tentera. Fa asbaha 'inda manzili, maka dia pun berada di tempatku. Fara'a sawadu insanin na'imin fa'arafani hina ra'ani. Maka dia melihat gelap-gelap, waktu gelap tu dia, ataupun waktu main segelap, dia nampak seorang insan sedang tidur. Dia pun kenal aku ketika melihatku. Sebab apa? Wa kana ra'ani qabla al-hijab. Dia kenal aku sebelum hijab lagi. Ini antara kawan Aisyah. Dah kenal lah. Mana masa hijab, artinya di sini menunjukkan bahawa hijab di sini mereka sebenarnya hijab isteri-isteri Rasulullah tutup wajah. Jadi Safwan dah kenal lama Aisyah. Okey, sebelum hijab, mana masa kanak-kanak lagi. Fastaiqastu bistirja'ihi hina arafani. Aku pun terbangun dengan istirja' dia ketika dia kenalku. Apa dia istirja'? Apa arti istirja'? Aisyah terbangun kerana Safwan istirja'. Apa arti istirja'? Safwan kata inna lillahi, terima kasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, ini adalah isteri Rasulullah. Safwan hanya istirja', tak cakap banyak. Kemudian wahawa hatta anakha rahilatihi, maka Safwan pun terus mendekati dan sehingga menarik untanya sehingga untanya duduk. Maksudnya untuk fawata'a ala yadiha, unta pun duduk di atas tangannya. Faqumtu ilaiha farakibtuha, aku pun bangun naik di atas unta tersebut, sepatah tak borak. Fantalaqa yaqudu birrahilah hatta ataina aljaish, maka dia pun bergerak, dia berjalan di bawah dengan bawa tali, yaqudu birrahilah, sehingga kami mendatangi tentera. Muwarraghina fi nahri zahirah wa hum nuzul, ketika waktu betul-betul waktu dekat batu zahirah secara mudah waktu duha. Wa hum nuzul, mereka sedang berehat. Qalat, Aisyah berkata, qalat fahalaka man halak, maka celakalah siapa yang telah celaka pada ketika itu, iaitu orang yang menuduhnya. Wa kana allazi tawalla kibar if Abdullah bin Ubay ibn Salul, dan orang yang di sebalik orang-orang yang dan sesungguhnya orang yang mengetuai pendustaan, kisah dusta yang besar ini adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Siapa dia? Ketua munafik. Okey, cerita sampai sini kejap. Urwah mencelah. Qala Urwah. Siapa Urwah? Jadi tahu hadis ni Urwah yang riwayatkan daripada Aisyah.
Aisyah cerita pada arwah, Urwah cerita pada yang lain. Sebab saya kata kebanyakan hadis Aisyah berkaitan dengan keluarga diriwayatkan oleh Urwah. Iaitu siapa Urwah? Urwah siapa? Apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Urwah ibn Zubair. Saudara. Anak saudara. Urwah anak saudara Aisyah. Urwah anak Asma. Dia cerita sekarang ni Aisyah pinjam rantai mak dia. Dia cerita keluarga lah. Jadi Urwah cerita mana perawi hadis ini adalah Urwah daripada Aisyah. Jadi Urwah cerita, ukhbirtu annahu kana yusha'u wa yatahaddatsu bihi 'indahu fayaqirruhu wa yastami'uhu wa yastawshihi. Wa qala Urwah aidan lam yusamma min ahli al-ifk aidan illa Hasan bin Thabit wa Mistah bin Uthathah wa Hamnah bin Jahsh fi nas akharin la 'ilma li bihim ghaira annahum usbatun kama qala Allah Ta'ala. Okey. Kata Urwah, aku diberitakan bahawa telah tersebar berita tersebut dan mereka bercerita tentang kisah tersebut sehingga perkara ini tersebar dengan meluas. Urwah berkata lagi, tidak disebutkan nama orang yang terlibat dalam al-ifk ini kecuali Hasan bin Thabit. Yang munafik dah, yang buat cerita, sebar cerita, tapi yang terpengaruh dan yang percaya dan turut bercakap. Okey, tuduhan apa? Ceritanya, kata Abdullah bin Ubay, dia kata wallahi ma salimat minhu wa ma salima minha. Demi Allah, malam-malam dua orang duduk jalan macam tu, demi Allah, yang lelaki takkan selamat dari perempuan, yang perempuan takkan selamat dari lelaki. Artinya apa? Tuduhan zina. Jadi cerita perkataan dia tu perkataan tuduhan zina. Ketika itu Aisyah bila sampai, dibawa oleh Urwah oleh Safwan ibnu Mu'attal. Orang tengah tengok, tiba-tiba datang daripada arah tu dua orang anak muda yang memang kenal antara satu sama lain ruang mereka untuk bercakap. Aisyah tak rasa apa-apa. Aisyah masuk balik ke tempat Haudash, diangkat balik sampai berjalan. Namun sampai kat Madinah cerita tersebar dengan meluas. Munafik ramai jumlahnya. Ketika itu dia cerita dan semua orang dengar. Cuma sahabat-sahabat Nabi yang betul-betul sahabat, yang bercakap, yang menukilkan juga, yang percaya dan menukilkan cerita, 3 orang yang disebutkan. Hasan bin Thabit, syair Nabi SAW, ini sahabat Nabi SAW. Wa Mistah bin Uthathah, sepupu Abu Bakar, anak pada Ummu Mistah. Wa Hamnah binti Jahshin, itu adik atau kakak kepada Zainab binti Jahshin, itu ipar Nabi SAW. 3 orang ni turut sekali bercakap. Fi unasin akharin, ada beberapa orang lagi, la ilma li bihim, aku tak tahu siapa mereka, kata Urwah. Yang lain tu confirm lah munafik-munafik. Ghaira annahum usbah, tapi mereka satu kumpulan, adalah orang yang sibuk cerita pasal tu. Ni jangan ni, kalau dengar cerita viral, fulan dan fulan begini, orang tu mengandung, orang ni begini, orang tu begini. Jangan jadi kecoh. Jangan jangan sebarkan, jangan ikut, diam. Itu lebih baik. Namun sahabat tidak maksum. Dalam sahabat ramai-ramai ada 3 orang yang terlibat, yang percaya. Hasan bin Thabit, Mistah bin Uthathah, Hamnah binti Jahshin. Seperti yang Allah firman, Allah kata usbatum minkum, mereka ni satu kumpulan daripada kamu. Wa in kabura zalika yuqalu lahu Abdullah bin Ubay wa inna wa in kabura zalika mungkin yuqalu lahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang akan, walaupun yang paling besar sekali, yang kepala yang paling besar saya pakai cerita adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Qala Urwah berkata, kanat Aisyah takrah ay yasubba
indaha Hassan wa taqul innahu alladhi qal. Aisyah bila cerita, Aisyah tak suka cerita sebut nama Hasan sebab dia tak suka orang kutuk Hasan kerana peristiwa tersebut. Ini penting ni. Lepas apa berita masa Aisyah cerita pada Urwah, Aisyah tak sebut nama Hasan. Kecuali dan Aisyah kata, fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'a. Zaid, Aisyah kata Hasan pernah buat syair, dia kata sesungguhnya bapaku dan bapanya dan irdi dan juga maruahku li irdi Muhammadin minkum wiqa'a. Sesungguhnya maruah bapanya dan maruah Muhammad itu semua sekali terpelihara. Bukan begitulah. Kata kalau salah terjemah tu untuk tengok kemudian, yang penting teruskan. Saya tak check dia punya cerita pada awal. Qalat Aisyah berkata, faqadimna al-Madinah, cerita sampai Madinah. Aisyah tak tahu cerita lagi ni. Ni cerita kenapa masuk cerita tadi? Masuk cerita sebab Urwah yang menyelit, disyarahkan. Yang cerita-cerita macam ni baru sambung cerita Aisyah. Qalat Aisyah bercerita, sambung lagi cerita. Faqadimna al-Madinah, kami pun sampai Madinah. Fashtaqaitu hina qadimtu syahra. Aku sakit selama sebulan. Wan nasu yafiduna fi qawli ashabil ifk. Dan ahli Madinah setelah yafidun, ramai-ramai atau masyhur cerita tentang perkataan ashabul ifk, orang-orang yang buat cerita dusta. La ash'uru bi syai'in min dhalik. Aku tak sedar sikit pun tentang berita tersebut. Sakit. Satu Madinah cerita Aisyah zina dengan Safwan, begini Safwan begini, Aisyah macam-macam cerita. Aisyah kata aku lepas pada tu sebulan sakit dan aku tak sedar pun apa yang berlaku. Wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rif min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kunta ara minhu hina ashtaki. Cuma yang aku rasa pelik, ketika aku sakit, aku tak melihat pada diri Rasulullah al-lutf, sifat lembut dan manja yang Nabi lakukan kepada aku kalau aku sakit. Nabi tak ni, tapi Nabi biasa berkata begitu. Orang cerita isterinya berzina dan tak ada hujat. Ceritanya memang Aisyah hilang malam tu, Safwan tak ada, tiba datang cerita. Nabi pun tak tahu apa kisah sebenar. Sehingga bila Aisyah sakit selama sebulan, Aisyah rasa pelik. Aisyah tak tahu cerita, tapi rasa pelik. Nabi pun tak banyak cerita romantik, manja dan jaga Aisyah macam mana keadaan biasa. Innama yadkhulu alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayusallim thumma yaqul kaifatikum. Nabi kalau masuk jumpa aku, Nabi bagi salam, Nabi tanya apa khabar, macam mana keadaan kamu, hanya macam tu je. Thumma yansarif, kemudian Nabi tinggalkan. Fadzalika yuribuni wala ash'ur bisyarr. Perkara itu menyebabkan aku rasa syak sesuatu dan aku tak rasa benda tu benda yang buruk. Aku rasa pelik. Hatta kharajtu hina naqahtu fa kharajtu ma Mistah qabla al-masani'. Sehingga aku keluar untuk menunaikan hajat. Aku keluar bersama Ummi Mistah qibalil masani', di arah Masani'. Masani' ni sebelah Saniyatul Wada', di arah utara Madinah Munawwarah. Wa kana mutabarrizuna wa kana la nakhruj illa lailan ila lailin. Wa kana matbarazuna. Itulah tempat kami buang air di Masani', dan kami takkan keluar ketika waktu malam. Wa dhalika qabla an nattakhidha al-kanafa qariban min buyutina. Masa ni sebelum kami buat ataupun kami bina bilik air dekat dengan rumah. Maksudnya bilik air ada sejak zaman Aisyah. Zaman tu tak ada, masa mula-mula tak ada lagi. Kalau siapa tengok istana Urwah bin Zubair, saudara Aisyah, ada tandas dalam istana di rumah. Kemudian sebelum tu orang buang air di tempat yang jauh. Dia keluar masa tu masih lagi mereka pergi ke satu tempat namanya Masani'.
di arah utara Madinah Munawwarah, sebelah Saniyatul Wada', lepas daripada Biri Mudha'ah. Siapa kat Madinah tahulah, tempat sekarang lebih kurang Haiman ni tempat tempat kedai-kedai Pakistan banyak tu. Mana kawasan yang jauh, malam-malam orang keluar buang air kat sana. Okey. Qalat wa amruna amrul Arab al-awwal fil barriyah qabla al-gha'id. Dan kami dulu macam orang Arab yang awal, yang membuang air di tempat di daratan, tempat tertentu. Wa kunna nata'adza bi kanafi hatta nattakhidha 'inda buyutina. Dan kami rasa macam tak selesa untuk buang air sehinggalah kami bina tempat buang air dekat dengan rumah kami. Mana kemudian memang dah ada dah tanda sebab dulu. Qalat, ni cerita sambung balik. Betul saya baca cepat je cerita buang air tu. Qalat, Aisyah berkata, "Fantalaqtu ana wa ummu Mistah wa hiya ibnatu Abi Rahmin ibni Al-Muttalib ibn Abdul Manaf." Aku keluar bersama Ummi Mistah, iaitu anak Abi Rahmin, anak Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Itu sepupu kepada Abu Bakar. Wa ummuha bintu Sakhr ibn Amir khalati Abi Bakar As-Siddiq. Dan ayah Ummi Mistah adalah anak kepada Sakhr bin Amir, iaitu mak saudara As-Siddiq. Artinya apa? Sepupu. Dia anak mak saudara, artinya sepupu lah, sepupu Abu Bakar. Wa ibnuha Mistah bin Usasah bin Abbad bin Al-Muttalib. Dan anak dia Mistah, anak dia yang percaya dengan berita tu, cerita. Okay, mak dia duduk dengan Aisyah. Faqbaltu ana wa ummi Mistah qibala baiti hina faraqna min sya'nina. Kami dah selesai urusan, kami balik semula dengan Ummu Mistah. Mistah balik dah dekat dengan rumah. Fa'asarat Ummu Mistah fi maratiha. Maka ada barang terjatuh daripada Ummu Mistah. Faqalat, maka Mistah bila terjatuh barang, dia kata apa? Ta'isa Mistah. Celakalah, rugilah Mistah. Dia kutuk anak dia. Habislah, rugi dan celakalah Mistah. Faqultu laha, maka Aisyah berkata kepada Ummu Mistah, bi'sa ma qulti atasubbina rajulan syahida badran. Buruknya perkataan kamu, wahai Ummu Mistah. Adakah kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam peperangan Badar? Itu Mistah bin Usasah. Sekarang ni Aisyah tak tahu cerita. Faqalat, maka Ummu Mistah berkata, ai hanatah awalam tasma'i ma qal. Aduh, adakah kamu tak dengar apa yang dia dah kata pada kamu? Qalat wa qultu wa ma qal. Apa yang dia kata? Fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki. Maka Ummu Mistah pun cerita padaku tentang tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh al-ifki. Qalat fazdattu maradan ala maradi. Aku bertambah sakit ketika waktu aku sakit, bertambah sakit. Falamma raja'tu ila baiti dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku balik rumah, sampai rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, masuk menziarahiku. Thumma qala kaifatikum Aisyah, dan dia berkata, macam mana keadaan kamu? Nabi tanya khabar. Di sebulan lebih ni, Aisyah kehilangan suami yang penyayang, yang sentiasa manjakan dan sebagainya. Tanya biasa-biasa je. Kaifatikum, ini isyarat laki baik macam sekalipun, kalau tiba-tiba buat benda yang ada something tu, akan ada perasaan. Orang yang boleh rapat baik betul-betul ni ialah orang yang hatinya gembira. Kalau hatinya ada something, akan ada tindakan, perbuatan yang dapat dirasakan. Faqultu lahu ata'zanu li an ati abawai. Adakah kamu izinkan aku untuk aku nak tinggal dengan kedua ibu bapaku? Aisyah tahu cerita dah sekarang ni. Nak balik rumah mak bapak lah. Qalat wa uridu an astayqin al-khabar min qibalihima. Tujuan aku nak confirmkan cerita daripada mereka berdua. Orang lain bukan cerita, sekarang nak confirmkan betul ke ahli Madinah ni cerita tentang aku macam tu. Qalat fa azina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkanku. Faqultu li ummi, aku berkata kepada mak aku, ya ummatah, madza yatahaddatsun nas?
wahai makku, wahai mak, apa yang orang sedang cerita tu? Qalat ya bunayyah, wahai anakku, hawwini alayki fa wallahi la kullama kanat imra'atun qad wadi'ah 'inda rajulin yuhibbuha laha dara'ir illa aktharna 'alayha. Wahai anakku, tenang saja, sabar saja, tenang saja. Demi Allah, sangat sedikit wanita-wanita yang menjadi kesayangan di sisi suaminya. Bertambah pula ada banyak darair, banyak madu-madu dan sebagainya. Illa aksarna alaiha, kecuali benda ni adalah cerita-cerita yang tak sedap. Mak apa saja pujuk. Kalau orang sayang macam itulah. Mak tak jawab. Dia tanya, mak, apa orang cerita? Mak dia kata, sabarlah, tak ada apa-apa pun, tenang je. Macam inilah keadaannya kalau orang yang duduk Nabi sayang, betul, ada pula banyak isteri, banyak pula orang yang jealous. Cerita-cerita yang kononnya tak ada kaitan dengan cerita macam cerita kisah seolah-olah orang cerita pasal suami madu-madu jealous sebagai macam tu lah cerita umum. Qalat faqul subhanallah awalaqad tahaddatsu an-nasu bihadza. Aisyah tu dapat tangkap sebenarnya bukan cerita ni. Jadi memang ada cerita, orang tengah cerita tentang Aisyah. Aisyah dapat tangkap cerita sebenarnya. Aisyah dah dapat cerita dah daripada Ummu Mistah. Aisyah kata, betul ke ramai orang cerita macam tu? Mak dia kata, sabarlah. Jadi Aisyah tahu. Subhanallah, adakah betul-betul ramai orang sedang bercerita macam ni? Qalat, Aisyah berkata, fabakitu tilka laila hatta asbahtu la yarqa'u lidam wa la aktahil binaumin. Maka sepanjang malam aku menangis, air mata terus-menerus keluar dan tak ada sedikit pun aku dapat tidur. Summa asbahtu abki, sehingga waktu pagi aku masih menangis. Bayangkan, tiba-tiba kena tuduh begitu, perempuan yang suci. Qalat, dia berkata lagi, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa Usamah bin Zaid hina istalbasa al-wahyi yas'aluhuma wa yastashiruhuma fi firaqi ahlihi. Nabi pun dah keadaan lama sebulan lebih, Nabi panggil untuk minta nasihat orang yang rapat dengan Nabi dan rapat dengan Aisyah yang rapat. Nabi minta nasihat siapa? Minta nasihat Ali bin Abi Talib yang rapat dan Usamah bin Zaid, iaitu cucu merangkap seorang maula kepada Nabi SAW dan kenal Aisyah. Ni ahli keluarga, ni semua ahli bait. Minta nasihat. Fa amma Usamah fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi. Usamah bagikan nasihat. Dia kata, yang aku tahu dia perempuan yang baik. Mana minta supaya Nabi kekalkan, jangan ceraikan. Dia tak kenal kecuali Aisyah ni seorang yang baik. Wa billadhi ya'lamu lahum fi nafsihi. Dan Nabi pun tahu bahawa Aisyah tu seorang wanita yang baik. Faqala Usamah ahluka, dia tu isteri kamu. Wala na'lamu illa khaira. Bukan ala tu, wala na'lamu illa khaira. Dan aku tak pernah tahu cerita tentang dia ni kecuali baik-baik. Wa amma Ali, manakala Ali berkata, ya Rasulullah, lima yadiqullah alaik wa nisa'u siwaha kathir. Kenapa rasa susah sangat? Perempuan ramai lagi ya Rasulullah, ramai perempuan lain. Ali ni cerita apa? Ringkas, tak payah pening lah. Perempuan yang cantik-cantik ramai lagi, ramai perempuan tanya lain lagi. Tapi Ali kata, Ali tak tuduh. Manakala cerita, kalau betul sekalipun jangan sedih ya Rasulullah. Saya orang cakap, ada cakap tahankan. Ada yang Usamah kata jangan percaya, dia ni baik. Ali kata, kalau betul sekalipun ramai perempuan lagi ya Rasulullah. Mana cara fikir, dua cara bercakap. Tapi tidak tuduh, Ali tidak tuduh. Sebab tu Ali kata, wasadil jariyah tusaddiquka. Yang mudah ya Rasulullah, tanya pembantu-pembantu Aisyah. Mereka lebih kenal tentang Aisyah. Qalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Kemudian Nabi pun dengan nasihat Ali, Nabi pun panggil Barirah. Siapa Barirah? Hamba Aisyah. Faqala ay Barirah, bukan hamba, panggil apa? Bekas Aisyah bayar untuk dia, untuk di mereka. Jadi dia duduk dengan Aisyah, sering bersama Aisyah. Hal ra'aiti syai'un yuribuki?
hal ra'aiti syai'un ha? Hal ra'aitu syai'an tu yuribuki, adakah suatu benda kamu pelik dengan Aisyah? Qalat lahu Barirah, walladhi ba'athaka bil haqq ma ra'aitu 'alayha amran qad ughbisuhu akthar min annaha jariyatun hadithatu sin tanamu ala ajinin ahliha fata'ti ad-dajin fata'kuluhu. Kata Barirah, dia kata, demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, aku tak kenal Aisyah ni kecuali dia seorang wanita, seorang perempuan muda yang sering tertidur ketika dia ajik mana? Kisar tepung, sehingga ada binatang-binatang datang makan. Dajin ni macam ayam ke apa ke, dan boleh datang makan makanan jarinya. Perempuan polos sangat, tahu polos? Perempuan muda sangat, cerita dia nak masak pun sampai tertidur. Itulah keadaan dia. Kalau dia nak masak, nak kisar tepung sampai tertidur, tepung dia kena makan sekali pun dia tak sedar apa-apa. Itu istilah jaga apa? Cerita tepung pun dia tak tahu betul-betul macam mana nak cerita tentang nak berhubungan dengan lelaki lain. Artinya seorang yang sangat suci. Qalat faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi fasta'zara min Abdullah bin Ubay wa huwa 'ala al-mimbar. Nabi pun bangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun cari Nabi naik atas mimbar, dan Nabi rasa Nabi tahu yang buat hal ni adalah Abdullah bin Ubay, tapi tak ada bukti apa-apa. Nabi kata, ya ma'syaral muslimin, man ya'zuruni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli, wallahi ma 'alimtu ala ahli illa khaira, wa laqad dzakaru rajulan ma 'alimtu alaihi illa khaira, wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i. Wahai seluruh kaum muslimin, siapa boleh uruskan seorang lelaki yang telah bawa satu perkara yang menyakitkan diriku dalam urusan keluargaku. Nabi dah yakin dah Aisyah tak salah. Masa ni Nabi dah tengok pada semua orang keliling yang dekat, semua tahu Aisyah adalah wanita yang tidak begitu. Wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira, aku tak kenal keluargaku kecuali yang baik, dan mereka telah sebut padaku seorang lelaki, aku tak kenal dia kecuali baik, dan tak jumpa padaku kecuali dengan keadaan aku bersama keluargaku, iaitu Safwan. Tu orang baik, isteri dia baik, orang baik. Qalat faqama Sa'ad bin Mu'az akhu Bani Abdul Ashhal, maka bangunlah Sa'ad bin Mu'az. Jadi di sini dalil bahawa peristiwa berlaku ketika Sa'ad bin Mu'az masih hidup. Sa'ad bin Mu'az meninggal bila? Sa'ad bin Mu'az yang meninggal menggegarkan arasy Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada peperangan bila? Selepas perang Khandaq, betul? Yang kena baling, jadi perang Khandaq. Artinya peristiwa ni sebelum tu. Kalau kata Khandaq berlaku pada tahun ke-5 atau tahun ke-4, maka sebelumnya. Jadi Aisyah duduk dengan Nabi ketika umur 9 tahun, 10, 11, 12, bukan 12 atau 13 tahun. Dan sebab tu Sa'ad bin Mu'az masih hidup. Sa'ad bin Mu'az dia kata, ana ya Rasulullah a'ziru. Ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, biar aku uruskan dia. Fa in kana min al-Aus daribtu unukah. Kalau dia daripada Aus, aku akan potong leher dia. Lelaki Nabi, orang tak tahu Nabi maksud siapa. Ada seorang lelaki yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu, itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi tak sebut nama. Okay. Kata Sa'ad bin Mu'az, kalau dia daripada kaum Aus, aku akan potong kepala dia. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Kalau dia daripada Khazraj, perintah kepada aku akan buat apa yang kau perintahkan. Dengan Khazraj, faqama rajulun min al-Khazraj wa kan Hassan binti ammihi bin Fakhzi wa Sa'ad ibn Mu'az, Sa'ad bin Ubadah wa Sayyid al-Khazraj. Ni orang Arab, masih bawa lagi cerita dia. Bila Sa'ad bin Mu'az kata, dari Aus aku bunuh, kalau daripada Khazraj suruh aku, apa yang kau nak aku akan buat. Maka masa tu bangunlah Sa'ad bin Ubadah, ketua Khazraj. Dia kata,
sebab sebut nama kaum dia. Dia sebut dalam keadaan kana qabla zalik qalat wa kana qabla zalika rajulun salihan walakin ihtamala al-hamiyah. Sa'ad bin Ubadah ni Sayyidul Khazraj, orang yang baik, tapi dia ada perasaan nak pertahankan kaum dia. Tiba-tiba kaum dia orang nak bunuh. Macam tu je. Faqala li Sa'ad, maka dia, Sa'ad bin Ubadah berkata pada Sa'ad bin Mu'az, kadzabta, la'amrullah la taqtul, demi Allah kamu takkan bunuh seorang pun Khazraj, wala taqdir ala qatlih, dan kamu tak mampu sentuh dan bunuh mereka. Walau kana min rahtik ma ahbabta ay yaqtul, kalau dia daripada Aus kena bunuhlah. Faqama Usaid bin Hudair wa huwa ibnu am Sa'ad, maka bangunlah Usaid bin Hudair, iaitu sepupu kepada Sa'ad bin Mu'az juga, salah satu pemimpin daripada Khazraj, berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, kadzabta la amrillah naqtulanna fa innaka munafiq tujadilu 'anil munafiqin. Terus Usaid bin Hudair marah. Dia kata, dusta. Betul kalau Khazraj yang buat, kami akan bunuh dia. Ya, untuk Rasulullah. Ini cerita sahabat yang bertahan Nabi. Malah ketika dia marah pada Usaid bin Mu'az, engkau adalah munafik, kau nak pertahankan orang munafik. Maksudnya sahabat. Ini cerita ni semua cerita sampingan. Okey, qalat fathar al-hayyan al-Aus wal Khazraj hatta hamu ay yaqtatilu. Yang penting masing-masing dua hayyan ni, dua kampung ni, Aus dan Khazraj, dah masing-masing nak bertelagas satu sama sendiri. Hampir berlaku pembunuhan sebab cerita tu je. Dia tukar cerita. Asal cerita Aisyah yang ni dah tukar lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'ala mimbar. Nabi, dia orang bergaduh berdebat ni, Nabi tengah berdiri dekat mimbar lagi. Qalat falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhfiduhum hatta sakatu wa sakat. Nabi suruh mereka diam, suruh mereka duduk dan diam sehingga semua diam, dan Nabi pun diam. Fa bakaitu yaumi dhalika kulluhu la yarqa'u lidam wa la aqtah bidam. Aku selama aku tidur hari-hariku semuanya, tak sedikit aku merasa, sedikit pun aku tak merasa sikit pun tidur. Qalat wa ashabawaya indi qad baqitu lailataini wa yawman. Kemudian mak bapakku datang padaku, aku menangis selama 2 malam dan 1 hari. 2 malam tambah 1 hari, nak maksud 3 malam. Mana malam ketiga lah. Wala yarqa'u lidam'un la aktahil binaumin. Aku tak rasa air mata tak berhenti, dan aku tak tidur sikit pun. Hatta inni la azunnu anna al-buka'a faliku kabdi. Saya akan merasakan bahawa tangisan tadi memecahkan dadaku. Fabaina abawaya jalisani indi wa ana abki fastazantu ala imra'ati min al-ansar fa'azinat laha fajalisat tabki ma'i. Ketika aku duduk dengan mak ayahku dan ada seorang perempuan Ansar masuk temankan aku, dan kami sama-sama menangis. Orang perempuan cerita sedih, sama-sama sedih, menangis. Sampai sekarang macam tu. Betul tak? Kalau seorang ada masalah, yang lain cerita, yang sebelah menangis sama-sama. Pengalaman saya banyak kali lah. Kat sekolah ada. Dulu kat sekolah, ada budak tu ada kena marah sekali. Kawan datang sebelah cerita nangis sama-sama. Kalau lelaki kadang-kadang nangis lah kan. Paling-paling tepuk-tepuk macam tu je. Kuat-kuat, tak ada apa. Relax lelaki. Perempuan nangis sama-sama. Sama je seorang perempuan Ansar duduk dengan Aisyah, pujuk-pujuk, izin masuk, duduk dengan biasa perempuan je ada kawan dia rapat, datang pujuk-pujuk, menangis sama. Fa baina nahnu ala dhalika dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina fa sallama thumma jalas. Kami dalam keadaan demikian, mana Aisyah ada, mak ayah dia, Aisyah dengan kawan dia, dengan mak ayah dia, Nabi masuk, Nabi minta izin masuk. Qalat lam yajlis indi mundu qil ma qal qablaha. Nabi tak pernah duduk dengan aku sejak orang kata macam-macam. Wa qad labisa syahran la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai'in. Selama sebulan, Nabi SAW tidak diturunkan wahyu tentang cerita tentang keadaanku. Fatashhadu Rasulullah SAW hina jalas. Nabi pun ucap tasyahud, iaitu Nabi ucap kalimah syahadah. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'd. Nabi berkata macam dah, bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, atau bismillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai mana Nabi cerita mana kalau dimulakan dengan begitu maksudnya Nabi cakap serius. Ni keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Kata Nabi, ya Aisyah, wahai Aisyah, innahu qad balaghani anki kadza wa kadza wa qad kunti bari'atun fasajubri'aka Allah wa in kunta almamta bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilaih fa innal 'abda idza i'tarafa thumma taba taballahu alaih. Apa Nabi kata? Wahai Aisyah, dah sebulan lebih Nabi tak bercakap, baru Nabi bersuara. Duduk sekali, ada mak ayah Aisyah ada dan ada seorang kawan Aisyah. Nabi kata, amma ba'd. Lepas baca doa, amma ba'd wahai Aisyah. Ni cerita rasmi. Suami isteri dah jadi rasmi dah. Suami isteri biasa dah ni. Tapi cerita serius, ada mak ayah, wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai padaku tentang berita sekian dan sekian. Cerita balik, macam ni orang kata, macam ni orang kata, sampai habis. Tentang cerita. Wa in kunti bari'ah fasajubri'aka Allah. Kalau kamu ni tak salah, Allah akan bersihkan kamu. Allah akan terangkan kepada kamu. Sebab zaman-zaman turun wahyu. Wa in kunta almamta bidhanbin, kalau kamu dah buat satu dosa, fastaghfirillah. Minta ampunlah dengan Allah. Wa tubi ilaih, dan bertaubatlah pada Allah. Fa innal 'abda idza i'tarafa thumma tab, seorang hamba kalau dia mengaku kemudian bertaubat, taballahu alaih, Allah akan terima taubat dia. Rasanya kalau kena macam dengan suami, apa cerita? Seperti ni, kalau ada suami yang baik, tiba-tiba cerita tak pertahankan, cerita umum macam tu. Kalau kamu betul begini, kalau kamu betul, Allah akan bersihkan nama kamu. Kalau kamu salah buat dosa, taubatlah pada Allah. Allah Maha menerima taubat. Qalat Aisyah, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu qala sadam'i hatta ma ahissu minhu qitrah. Bila Nabi selesai cakap, air mata keluar dengan banyak sehingga aku tak rasa satu titik pun. Faqultu li abi, aku berkata pada abi, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni fi ma qal. Tak mampu cakap dah. Dia cakap dengan ayah, tolong jawabkan untuk aku. Jawabkan, berikan jawab Rasul. Aku tak mampu jawab apa-apa dah. Tak ada sepatah boleh bercakap. Tak boleh. Air mata, qalas ni mungkin masuk habis air mata, dah habis air mata. Aku cakap dengan ayah mak aku, jawablah pada Rasulullah. Tolong jawab untuk aku. Fakultu li ummi, aku berkata kepada faqala abi. Faqala abi, ayah aku berkata, Abu Bakar berkata, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, wallahi demi Allah, aku tak tahu nak cakap apa dengan Rasulullah. Sekarang ni ayah tak tahu nak cakap apa. Nabi dah cakap macam tu, Abu Bakar nak jawab apa pun tak tahu nak cakap apa. Faqultu li ummi, aku berkata kepada makku pula, ajibi Rasulullah fima qal. Tolong jawabkan. Tolong jawab pada Rasulullah apa yang Nabi dah kata. Qalat ummi, mak aku pun berkata, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aku tak tahu apa aku nak jawab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku berkata, wa ana jariyatun hadithatu sinni la aqra'u min al-Qur'ani katsira. Dan aku berkata, aku ni jariyah, perempuan muda, perempuan yang masih muda, aku tak banyak baca Quran. Perempuan tengah sedih. Inni wallahi laqad sami'tum hadzal hadis hatta astaqirra fi anfusikum wa sadaqtum bih. Fa in qultu lakum inni bari'ah la tusaddiquni wa la in i'taraftu lakum bi amrin wallahi ya'lamu anni minhu bari'ah la tasduquni wallahi la ajidu li wa lakum mislan illa Aba Yusuf hina qal fa sabrun jamil wallahu musta'an amma tasifun. Kata Aisyah, masa tu kata, aku tak banyak baca Quran, aku ni budak muda. Mak tak nak cakap, ayah tak nak cakap, mak tak nak cakap, aku pun budak muda, cakap sendiri. Masa tu dia kata, wallahi demi Allah, laqad sami'tum hadzal hadis hatta istaqarra fi anfusikum wa sadaqtum bih. Kalian semua dah dengar cerita apa yang mereka cerita, sehingga
kalian percaya, kalian dah terima berita ni dan kalian percaya dengan berita tersebut. Aisyah tu kata, kalau macam ni keadaannya, tak ada siapa nak pertahankan aku, Rasulullah, mak, ayah, kalian percaya dengan berita ni. Kemudian kata, wala in qultu lakum an inni bari'ah, kalau aku beritahu aku ni tak buat, aku ni bersih, la tusaddiquni, kalian tak percaya pada aku. Wala in i'taraftu lakum bi amrin, kalau aku mengaku terhadap perkara tersebut, wallahi wallahu ya'lam anni minhu bari'ah, Allah tahu aku tak bersalah. Nak kata tak betul, kamu tak percaya. Nak mengaku Allah tahu aku tak bersalah. Fa wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa Aba Yusuf hina qala, wallah, tak ada perkataan lain yang aku kata kecuali perkataan bapa Yusuf. Dia terlupa nama Yaqub. Tengah dah tak ingat nama Nabi Yaqub. Qala fa sabrun jamil. Tak ada perkataan lain yang aku boleh katakan kecuali perkataan macam bapa Yusuf cakap, fa sabrun jamil. Masa adik-adik kata Yusuf hilang, kena makan serigala sebagainya, fa sabrun jamil. Sabar inilah yang mampu aku buat. Wallahul musta'an. Allah tempat aku meminta pertolongan ala ma tasifun, atas apa yang mereka ceritakan. Summa tahawwaltu wattaja'tu ala firashi wallahi ya'lam anni hina idzin bari'ah. Kemudian aku pun berpaling, aku pun baring di atas katilku, dan aku yakin Allah mengetahui bahawa aku tidak bersalah. Wa anna Allah mubri'uni bi bara'ati. Wa anna Allah mubri'i bi bara'ati. Dan aku pasti Allah akan bersihkan namaku. Walakin wallah, akan tetapi demi Allah, ma kuntu azunnu anna Allah munazzilu fi sya'ni wahyan yutla. Tapi aku tahu Allah akan bersihkan namaku, tapi demi Allah, aku tak sangka Allah akan turunkan satu Allah tak turun, aku tak sangka Allah akan turunkan ayat Quran tentangku sebagai wahyu yang akan dibaca. La sya'ni fi nafsi kana akhar min ay yatakallamu Allah fi bi amrin. Aku ni seorang yang hina, yang mana tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala yatakallamu Allah fiyya bi amrin. Allah turunkan Quran cerita tentang aku tentang satu perkara. Walakinni kuntu arju ay yura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naumi ru'ya yubri'uni Allah bi. Aku cuma harapkan Allah akan perlihatkan satu mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur yang membersihkan namaku. Fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu wala kharaja ahad min ahli bait hatta unzila ilaih. Demi Allah, Nabi tak beralih dari tempat duduknya, dan tak ada seorang pun yang hadir keluar dari rumah. Aisyah tinggalkan, paring, dia pergi, dah sedih, dah sedih, cakapnya tu dia pergi tidur. Yang lain semua tak berani bergerak, Nabi masih tinggal. Aisyah dah sedih. Kata Aisyah, wallahi Nabi tak bergerak, tak ada seorang pun daripada ahli bait yang bergerak hatta unzila alaih, sehingga ayat Quran diturunkan padanya. Fa akhadhahu ma kana ya'khudhu min al-barha hatta innahu la yatahaddaru min al-iraq misl al-jiman. Nabi pun berada dalam keadaan Nabi terdiam, Nabi berpeluh-peluh, sehingga semua orang tahu ketika itu wahyu sedang diturunkan kepadanya. Wa huwa fi yaumin syat min siqal al-Quran unzila alaih. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah keadaannya ketika Quran diturunkan kepadanya. Qalat, Aisyah berkata, fasara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak wa fakanat au kalimah tukallimu biha an qala ya Aisyah ama wallahi faqad bara'aki. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun rasa gembira dan Nabi ketawa. Ada cerita riwayat lain, semasa ayat Quran tengah turun, Abu Bakar dan isterinya hampir pengsan. Takut ayat Quran mensabitkan bahawa anaknya melakukan zina. Sekarang Allah turunkan Quran. Nabi tengah berdepan dengan Nabi dalam majlis Nabi dalam satu majlis bersama Abu Bakar dan di sini tengah buat keputusan. Okay.
Quran turun, semua tahu Quran tengah turun. Nabi terdiam, peluh keluar daripada dahi Nabi SAW. Masa tu Abu Bakar, Aisyah dibaring. Kita dia tak salah. Tak ada masalah, dia baring, dia tak risau apa. Masa tu Abu Bakar dan isterinya merasa sehingga rasa hampir mati. Risau, takut ayat Quran disabitkan bahawa anaknya berzina. Tapi Nabi kata, ya Aisyah, ama wallahi faqad barra'aki. Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersihkan kamu daripada tuduhan tersebut. Faqalat li ummi qumi ilaih. Ini cerita. Sekarang ni dah tahu dah. Aisyah tak salah. Allah dah turunkan wahyu. Ayat Quran lah, ayat Quran surah An-Nur. Maka mak Aisyah pun kata, wahai Aisyah, qumi ilaih, bangun pergi jumpa dia. Faqultu wallahi la aqumu ilaih. Wallahi aku tak nak pergi kat dia. Aku tak nak pergi ke dia. Fa inni la ahmadu illa Allah azza wajal. Aku tak nak puji siapa kecuali Allah. Sedih. Siapa tak sedih? Suami. Masa tu Nabi tak salah. Tapi yang kena mangsa ni rasa sedih. Bila turun wahyu itu wallah, kata mak dia, pergi jumpa Nabi. Allah wallah aku tak nak pergi kat dia. Aku tak nak puji siapa kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ahmadu illa Allah azza wa jal. Qalat wa anzalallahu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifk usbatun minkum. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Orang yang bawa berita ini pun mereka duduk bersama kamu, mereka sekumpulan daripada kalian. Itu orang tinggal di kalian. Sehingga 10 ayat. Summa anzala hadza fi bara'ati. Kemudian Allah turunkan ayat ini untuk bersihkan aku. Qala Abu Bakar As-Siddiq. Okey, ni cerita. Ni semua sampai sini lah. Cerita panjang. Yang penting lepas turun semua sekali, Aisyah rasa sedih. Dan semua dah selesai, semua dah rasa lapang. Masa tu baru Nabi SAW nak ambil keputusan. Yang penting Abu Bakar. Lepas dah tahu, Abu Bakar tengok Mistah ni siapa? Ahli Suffah. Yang bagi dia makan siapa? Abu Bakar, anak saudara sepupu. Yang jaga dia, yang beri makan, selalu bagi nafkah pada dia. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar kata, demi Allah, aku tak nak bagi Mistah ni apa-apa lagi lepas ni. Dia tuduh anak aku. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wala yatarul fadl minkum. Janganlah enggan orang-orang yang baik, yang ada harta, sehinggalah Allah tegur Abu Bakar, sehingga Abu Bakar kata, aku kembalikan semula. Bala wallahi inni la uhibbu ayyafirullahu li. Demi Allah, aku suka Allah SWT ampunkan aku. Cerita sampai hujung. Yang penting habis tu, apa yang berlaku? Untuk Abdullah bin Ubay bin Salul, apa Nabi buat? Nabi biarkan je. Sebab dia munafik. Kalau bunuh dia, akan orang kata Nabi Muhammad bunuh sahabatnya. Tapi tinggal berapa orang? 3 orang sahabat. Siapa 3 orang tu? Hasan bin Thabit, Hamnah bin Jashin, dan Mistah bin Uthatha. 3 orang Nabi panggil, dan mereka bertiga dihukum dengan hukuman qadhaf, iaitu menuduh seorang yang baik berzina, dan mereka disebat dengan 80 sebatan. Ini kisah detail yang Aisyah cerita dari pihaknya. Kalau antum baca riwayat yang lain, cerita macam mana Abu Ayyub dan isterinya, cerita orang lain lagi. Itu kisah ni kita hanya dengar berita daripada Aisyah apa yang dirasa. Ni kisah daripada Aisyah apa yang dirasakan oleh beliau ketika berlakunya peristiwa ini. Okey. Macam mana nak keluar balik ni? Hijau kat mana? Ni. Okey. Okeylah. Hari ni kita cerita tentang cukup hadis ifk ni, antum boleh baca sendirilah detailnya.
tempat lain. Saya buka soalan tu tentang peristiwa ni. Macam mana tutup ni? Ni. Mula-mula stop dulu. Jangan besar kan. Ni macam tak ada share dah. New share. Kat mana stop dia? Oh, stop. Stop video. Tak ada stop share jadi. Oh, okey. Kecil sangatlah mata saya. Okey. Orang kampung. Dulu-dulu saya belajar tak pernah ada laptop. Handphone pun tak ada. Pakai kapur je. Marker pun tak ada. Dulu ada kabeli guru marker. Tengok marker tu, ui majunya ada marker, ada pen tulis oleh Padam. Sebab kat sekolah pakai kapur. Tanyalah pada Muhammad, tanyalah pada Mulailah. Zaman-zaman kami, cikgu-cikgu pakai kapur putih, tak bukan putih. Chalk tu. Kan? Tiap-tiap waktu kelas, ketua kelas tugasnya pergi apa? Pergi ambil kapur dan duster. Padam. Itulah dia. Kalau salah ni juga batuk-batuk. Sehat juga budak-budak zaman dulu. Tak ada nak kena. Okey. Okey, banyak ada soalan. Saya baca soalan-soalan dulu. Berhabuk tu ada. Ingat berhabuknya kapur zaman tu sama terbatuk sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Okey, kisah Assalamualaikum peperangannya Nabi ikut. Okey, oh rupanya ada jawapan kat sini. Minta maaf lah baru baca. Terima kasihlah yang jawab. Mulailah ada jawab. Dapat markah kemudian lah. Okey, terima kasih. Jadi macam mana tutup ni? Tekan. Biarlah dia. Okey, ada soalan berkaitan dengan peristiwa ni? Ustaz baca je. Baca apa yang tercatat di dalam riwayat Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah. Sudah pastinya cerita ni detail, tapi dari sisi Aisyah, apa yang Aisyah rasa. Tapi kisah tu ceritanya lebih luas lagi. Cuma kita tak ambil lah part hadis al-Ifri sebagai part yang kita cerita sampai detail tempat lain. Cukuplah apa yang Aisyah cerita, kita faham kisah tersebut. Okay, kalau keluar soalan pun saya tanya, ketika peristiwa Ifk berlaku dalam peperangan mana? Dan ketika sekembalinya Nabi daripada peperangan Banil Mustaliq atau Banil Mustalaq. Ada dua cara baca. Okey. Sekarang kita apa dia tinggal? Kita masuk hadis lah, insya-Allah. Okey. Yang lain dan di rumah tak ada soalan berkaitan peristiwa ni? Kerana ada berita menarik, cerita menarik yang ditanyakan. Silakan. Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari sahaja ke? Ramai. Tapi lafaz Bukhari. Alright. Hadis al-If diriwayatkan oleh semua perawi hadis. Tetapi lafaz yang kita baca tadi lafaz Sahih Bukhari. Kalau ada anak salah baca baris, sebab anak ni baca daripada laptop ni dan tak ada baris yang membantu, setengah perkataan tu ni mana rujuk pada Sahih Bukhari. Okey. Sebab lafaz ni lafaz Bukhari. Okey, akhir sudah. Peristiwa ni sebelum perang Khandaq. Ya, peristiwa ni sebelum perang Khandaq. Yang pastinya sebelum perang Khandaq. Sebab itulah ni antara sebab Ustaz mentarjahkan perang Khandaq itu berlaku pada tahun ke-5, bukan tahun ke-4. Sebab kalau ikut Ibn Abdul Aziz di sini, beliau letakkan perang Khandaq dulu, betul? Perang Ahzab dulu sebagainya, lepas tu baru berlaku Al-Ifk. Tapi zahirnya peristiwa ini berlaku sebelum perang Khandaq. Sebab ketika itu Sa'ad bin Mu'az bangun bercakap. Khandaq, lepas Khandaq, sebab tu banyak sebab kita nak tarjihkan
qaul bahawa peristiwa ini berlaku sebelum perang Khandaq, maknanya lebih awal. Dan perang Khandaq itu sebenarnya berlaku pada tahun ke-5 Hijriah, bukan tahun ke-4 Hijriah. Okey. Ada lagi soalan? Okey. Kalau begitu kita rehat 5 minit. Ramai nak izin nak ke tandas. Yang kat rumah tak apa, boleh ke tandas. Yang kat sini nak pergi tandas ni boleh. 5 minit insya-Allah, jangan lebih 5 minit insya-Allah. Dia sama